Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة، نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الصفة السابعة الواجبة له تعالى القدرة. Sifat yang ketujuh yang wajib bagi Allah Ta'ala itu kudrah. Wahia sifatun tu'athiru fil mumkini al-wujudi awil adam, yaitu sifat yang memberi bekas ia pada mungkin yang wujud atau tiada. Fatata'allaqu bil ma'dumi fatujiduhu, maka bertakluk ia dengan perkara yang makdum, maka mengadakan ia akan dia. Kata'alluqiha bika, seperti bertakluknya kudrah itu dengan engkau. Qabla wujudika, sebelum adanya engkau. Wa tata'allaqu bil mawjudi fatu'dimuhu, dan bertakluk ia dengan perkara yang mawjud, yang ada. Fatu'dimuhu, maka meniadakan ia akan dia. Kata'alluqiha bil jismi alladhi aradallahu i'damahu, seperti bertakluknya kudrah itu dengan jisim yang menghendaki oleh Allah Ta'ala akan meniadakan dia. Fayasiru biha ma'duman, maka jadilah dia dengan kudrahnya Allah Ta'ala ma'dum. Ay la syai'a, al-ma'dum ay la syai'a. Wa hadha ta'alluqu tanjiziyan. Tamam. Baik. أنا انتهينا في الحشو. قوله فتتعلق. جيد. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحاشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلم مشايخنا في الدارين آمين. قوله فتتعلق إلى آخره أي فتتعلق بالمعدوم فتوجده. تمام. هو terus tadi huwa ma'a qawlihi wa tata'allaqu bil wujudi ila akhirih. Jadi tengok ibarat di dalam matan fatata'allaqu, kemudian wa tata'allaqu bil mawjud, itu ataf kepada fatata'allaqu di situ. Baik, mufarra'un ala qawlihi tu'athiru ila akhirih. Naam. Jadi takluk itu mufarra' daripada kata-kata tu'athir, iaitu memberi bekas oleh kudrah itu pada mungkin yang ada dan tiada atau tiada. Iz min lazim at-ta'thiri at-ta'alluq. Setengah daripada lazim ta'thir itu ialah at-ta'alluq. Wa ma'nahu talabu sifati amran zaidan ala qiyamiha bi-dhati. Apakah makna bagi ta'alluq? Iaitu talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bidzat,
iaitu menuntut oleh sifat akan suatu perkara yang lebih di atas berdirinya sifat itu di zat. Fahuwa amrun i'tibariyun, maka ta'alluq itu dia adalah perkara yang amrun i'tibari. Ke depan lagi. Okey, ke depan lagi. Belakang bagi masuk. Sini penuh. Talabu sifati amran zaidan ala qiyamiha bidzat. Ini kena hafal takrif ini. Maksud talab di sini menuntut. Tetapi makna daripada talab itu ialah irtibat ataupun istilzam. Istilzamus sifati amran zaidan. Ya. Yakni kalau ta'alluqnya qudrah itu adalah ta'alluq ta'thir, maka irtibatul qudrah bil mumkini min haitsu ta'siru minhu. Gitu. Irtibat, ya. Ataupun istilzam. Jadi menuntut oleh sifat, menuntut lazim oleh sifat akan suatu perkara yang lebih di atas berdirinya pada zat. Maknanya apa? Syufat, kita sekarang perbahasan kita pada sifat ma'ani yang pertama, di mana sifat sebelumnya iaitu sifat nafsiyah dan sifat salbiyah itu tidak ada ta'alluq. Yang hanya ada ta'alluq ini pada sifat ma'ani. Baik. Dan sifat ma'ani ini dia adalah sifat yang wujudi. Jadi dia ini qa'imatun bidzat. Dia ada pada zat, bersalahan dengan sifat yang lain, kerana sifat lain itu ghairu wujudi. Baik. Sekarang ini sifat yang ada di zat, dia ini mempunyai ta'alluq. Apa dia ta'alluq? Ta'alluq itu ialah talabus sifati. Sifat itu dia menuntut kepada suatu perkara yang lebih di atas berdirinya dia sifat itu pada zat. Maknanya apa? Tengok. Yang pertama, sifat dia maqama bi ghairi. Takrif sifat. Diri sifat itu sendiri maqama bi ghairi. Dia tidak boleh berdiri melainkan dia mesti menumpang kepada suatu zat. Dia mesti berdiri kepada zat. Baik. Sifat Allah Ta'ala seperti qudrah, ilm, iradah, kalam, dia sifat yang wujudi. Dan sifat ini dia tak dapat tidak, dia mesti berdiri kepada zat. Dia tidak boleh mustaqil, bawa diri. Tak boleh. Dia mesti menumpang berdiri kepada zat. Cakap berdiri, ya. Baik. Satu. Ini yang pertama. Yang kedua, satu, sifat menuntut kepada zat. Yang kedua, sifat menuntut kepada suatu perkara yang lain selain daripada dia berdiri kepada zat. Yang pertama, sifat menuntut kepada zat. Kerana dia itu sifat, maka dia mesti berdiri kepada zat, kerana dia tidak boleh bawa diri sendiri. Yang pertama. Yang kedua, tuntut sifat kepada suatu perkara yang lain daripada diri dia itu berdiri kepada zat. Itu nama dia ta'alluq. Maka zat itu mawujud, sifat ma'ani itu mawujud, ta'alluq la. Amrun i'tibari, perkara yang pada i'tibar sahaja, dia ghairu mawujud. Maka ta'alluq ini ketika mana dia mempunyai, ataupun kita terjemah dengan kata-kata Melayu kita, tugas ataupun pekerjaan ataupun apa lagi ya, tugas, peranan, tak kena sangat, fungsi, bolehlah. Jadi
Dia seperti apa ya? Syuf. Air ni panas tak? Air ni panas. Kalau dia panas lah, saya tak rasa. Panas. Sikit lah. Panas dia panas. Sifat panas itu wujudi. Sifat tak dapat tidak, dia mesti berdiri kepada zat, iaitu zat air. Satu. Tuntut yang pertama, sifat tuntut yang pertama itu nama dia berdiri kepada zat. Satu. Yang kedua, ketika mana sifat ini dia menuntut kepada suatu perkara yang lain di atas dirinya berdiri kepada zat, iaitu dia memanaskan cawan. Maka dia memberi efek, dia mempunyai kerja. Panas ini dia memanaskan zat cawan ini, kaca ini, maka itu nama dia ta'alluq. Maka sifat panas yang berdiri kepada air itu sifat. Yang kedua, kerja memanaskan cawan itu ta'alluq. Kerja memanaskan ini tak ada. Ini ghairu wujudi. Dia tak ada. Dia iktibar akal sahaja kata ada. Tetapi diri memanaskan itu tak ada. Maka itu ta'alluq. Dulu waktu saya mula-mula mengaji ilmu tauhid, saya tak faham apa dia ta'alluq. Sebab apa? Sebab ta'alluq ini adalah istilah yang pertama kali saya dengar ketika mana saya belajar kitab tauhid. Dan kita tak pernah terfikir di sana ada perkara yang amrun i'tibari, ya. Syuf, kalau orang tak pernah menuntut ilmu dan kita tidak pernah membuat tafsilan bahawa di sana ada perkara yang wujudi, ada hal, ada amrun i'tibari, ada maklum, dia tak akan tahu benda ni. Yang dia tahu ialah apa yang dia nampak, apa yang ada di depan mata kepala dia, apa yang didapat dengan his dia. Itu saja yang dia tahu, ya. Tetapi ketika mana kita mempelajari ilmu tauhid, ada benda yang dinamakan ta'alluq, ya. Jadi ta'alluq ini dia amrun i'tibari. Jadi dia nisbah sahaja, nisbah di antara sifat kepada zat, nisbah sifat kepada suatu perkara yang lain yang di luar daripada zat. Jadi tak nampak, benda ni tak nampak, ya? Dia amrun i'tibari. Jadi dulu saya duk fikir, lama juga saya dengar huraian daripada guru, ya? Waktu tu Babi Idris, Babi Idris bin Ali hafizahullah ta'ala Al-Fatani. Banyak kali dia sebut tentang ta'alluq ni, tapi saya tak faham, ya? Sampailah satu ketika saya ada seorang Pak Haji ni, dia mengaji lama. Dia mengaji. Dulu dia mengaji dengan almarhum Tuan Guru Haji Hashim rahimahullah ta'ala Kajang. Kemudian dia kata dengan saya, dia kata, Syahid, dia sebut saya Syahid, dulu Tuan Guru Haji Hashim, dia orang senang je, ta'alluq ni senang je. Kita nak faham dia macam mana? Kita tengok lampu kereta, kita tengok lampu kereta, ketika dia on lampu, dia suluh ke dinding, kan? Dia suluh ke dinding. Maka lampu, cahaya yang berdiri kepada lampu tadi, itu sifat. Dia berdiri kepada zat. Ta'alluq tu mana? Tu cahaya tu. Mana muta'allaq dia? Dinding. Ya. Muta'allaq dia mana? Dinding. Ya. Benda yang dita'alluq, ya. Macam ini air, mana ta'alluq dia? Memanaskan. Itu amrun i'tibari. Muta'allaq dia mana? Zat cawan ini, kaca ini, ya. Maka zat cawan ini, muta'allaq ini ada, mawjud. Syuf. Tamam. Wakila huwa amrun wujudi. Wakil ada kata dia ini adalah perkara amrun wujudi. Aywa.
وقيل واسطة بين الموجود والمعدوم فيكون حالا. Ada pendapat yang mengatakan ini adalah hal. Waqila هو من وافق الحقيقي فلا يعلم إلا الله تعالى وتحقيق الأمر. Yang tahqiqnya ialah yang pertama, ya. Yang tahqiq ialah yang pertama, iaitu pendapat yang mengatakan bahawa ta'alluq ini adalah perkara amrun i'tibari. Jadi matan kata'alluqiha bil jism. Dia kata apa? Bertakluk Allah, kudrah itu bertakluk kepada perkara yang ada, fatu'dibuhu, maka dia mengadakan akan dia. Baik, kata'alluqiha bil jism alladhi arada Allah i'damahu fayasiru biha mahduman. Ay la syai'ah. Seperti bertakluknya kudrah itu kepada jisim yang menghendaki oleh Allah Ta'ala akan meniadakannya, fayasiru biha, maka jadilah jisim itu dengannya, dengan sifat kudrah itu, makduman, tiada. Jadi daripada ada kepada tiada, ditiadakan oleh apa? Oleh sifat kudrah. Ay la syai'ah. Wa hadha ta'alluqu tanjiziyun, dan ini ta'alluq ialah tanjizi. Tanjizi maknanya lulus, ya, lulus ataupun sungguh berlaku. Baik, bermakna annaha ta'allaqat bil fi'li. Dengan makna ta'alluq kudrah itu ta'alluq bil fi'il, itu ta'alluq tanjizi, ta'alluq bil fi'il, maknanya sungguh benar-benar berlaku. Wa ta'alluq tanjizi hadithun wa laha ta'alluqun suluhiyyun qadimun. Ta'alluq tanjizi itu hadis, ya. Tamam. Iqra ila hasyah. Qauluhu ولها تعلق قوله حادث تقدم أن الحادث يطلق حقيقة على الموجود بعد العدم. Tengok, kita dah lepas perbahasan tentang takrif bagi hadis. Itu diitlakkan secara hakikat ke atas al-mawjud ba'da adamin, ada setelah tiada, itulah nama dia baharu. Wa majazan ala tajaddud ba'da adami, dan secara majaz kita itlakkan hadis itu ialah perkara yang tajaddud, yang sungguh setelah tiada. Ya, kita kata sungguh tajaddud, maknanya tajaddud ini terkena perkara yang ghairu wujudi. Kalau kita kata mawjud, itu terkena kepada perkara wujudi. Bila kita kata tajaddud, maknanya dia tak sampai kepada level sesuatu perkara yang berlaku setelah dia itu tak berlaku, seperti jatuh, seperti bergerak. Ya, ini cawan ini, dia diam, kemudian bergerak. Bergerak ini baru dah? Baharu ini baharu hakiki atau baharu majazi? Majazi. Kenapa majazi? Kerana diri gerak ini dia amrun i'tibari, dia bukan perkara wujudi. Ya, tetapi kalau perkara yang maujud, contohnya piring ini tak ada di sini. Piring ini, zat piring ini tidak ada di sini. Tak ada tak? Tak ada. Kenapa saya letak? Ada tak? Ada. Ada ini baru ke? Baru lah. Baru apa? Baru hakiki. Kenapa baru hakiki? Kerana zat ini wujudi. Jadi Wahada huwal muradu huna. Maksud di sini ialah majaz, maksud hadis majazi. Ya, jadi bukan dikehendaki di sini ialah hakiki. Lianna tahqiq wa anna ta'alluq amrun i'tibari kama kerana di atas qaul yang tahqiq, ta'alluq itu ialah perkara amrun i'tibari, maka bila kita kata ta'alluq di sini ialah ta'alluq tanjizi, itu adalah hadis, maka hadis di sini ialah dengan makna majazi, bukan hakiki. Kerana ta'alluq itu adalah perkara amrun i'tibari. La yuqal yalzamu ala huduthihi anna dzat al-'aliyyah mahallun lil hawadith wa huwa muhal. Tidak dikatakan lazim di atas baharunya, iaitu baharunya ta'alluq, bahawa sezat Allah yang maha tinggi itu ialah mahal, iaitu tempat ataupun zat kepada perkara yang baharu. Ya, seolah-olah kalau kita kata ta'alluq itu adalah
hadis nanti akan membawa kepada apa? Kudrah itu kan ada di zat Allah Ta'ala. Sekarang ini takluk itu timbul daripada kudrah Allah. Adakah zat Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan perkara yang baharu? Bila takluk itu baharu? La. Tidak. Wahuwa muhalun. Lima yalzamu alaihi min hududiyah. Kerana lazim di atasnya itu daripada baharunya. Mahallul hadithi hadithun. Kerana tempat bagi hadis itu hadis. Maknanya kalau takluk itu hadis, maka akan membawa kepada zat Allah Ta'ala itu juga hadis. Lianna naqul qad marra annahu min al-umuri al-i'tibariyah. Kerana kita mengatakan telah lalu bahawasanya takluk itu adalah perkara amrun i'tibari, maka perkara amrun i'tibari dia itu ghairu qa'imatin bidzat. Yang qa'imatun bidzat itu ialah perkara yang wujudi. Perkara ghairu wujudi itu tidak ada pada zat, dia amrun i'tibari sahaja. Maka sebab itu kalau kita kata takluk kudrah, walaupun takluk itu adalah hadis, itu tidak melazimkan zat Allah Ta'ala itu hadis. Kenapa? Kerana takluk itu amrun i'tibari, dan amrun i'tibari dia tak qaimah bizat. Aywa. Wa hiya laysat bi sifatin haqiqiyatin hatta yalzama dhalik. Aywa. Wa qawluhu qadim. وقوله قديم مبني على الصحيح من ترادف القديم والأزلي. Tengok dia kata apa dalam matan, walaha ta'alluqun suluhiyyun qadimun, dan bagi sifat kudrah itu takluk suluhi qadim. Tengok takbir qadim di sini mabniyun ala sahih. Jadi atas kaul yang sahih yang mengatakan bahawa qadim dan azali itu satu makna, taraduf, mutaradif. Wa amma 'ala al-qawl ats-tsani fa yuqalu lahu azaliyyun faqad kama yu'lamu mimma sabaq. Adapun di atas pendapat yang kedua, iaitu yang mengatakan bahawa qadim itu tertentu kepada perkara yang wujudi dan azali itu tertentu kepada perkara yang ghairu wujudi, maka di atas pendapat yang kedua ini kita mengatakan di sini suluhiyun azaliyun. Ta'alluqun suluhiyun azaliyun. Kenapa azali? Kerana ta'alluq itu ialah perkara amrun i'tibari. Kalau kita kata dia itu qadim, maka akan terkena kepada perkara yang ada, wujud. Sedangkan ta'alluq itu bukan perkara yang wujud, maka sebab itu kita kata ta'alluqun suluhiyun azaliyun alal qawli tsani. Jadi, wa huwa dalam matan, wa huwa salahiyatuha fil azali bil ijadi, iaitu bolehnya kudrah itu ataupun padan dan patutnya kudrah itu pada waktu azali lil ijad, untuk mengadakan. Fahiya salihatun fil azali bi an tujida zaidan tawilan aw qasiran aw aridan. Fahiya salihatun, maka kudrah itu dia itu boleh, patut pada waktu azali untuk mengadakan zaid itu panjang, pendek, gemuk, tinggi dan sebagainya. Wa salihatun, dan boleh kalau kudrah Allah nak memberikan ilmu kepada zaid. Ini waktu azali, kita kira pada waktu azali, maknanya sebelum daripada makhluk ini ada. Harus tak? Yani Allah boleh tak nak menjadikan Zaid itu mempunyai ilmu, Zaid itu jahil, Zaid itu tinggi, Zaid itu pendek, Zaid itu gemuk, Zaid itu hitam, putih, kuning, hijau? Boleh. Kudrah Allah. Dia kuasa mutlak. Itu kita panggil suluhi. Mari kita terjemah dengan patut, padan ataupun boleh. Wa ta'alluquha tanjiziyu muhtasun bil hali alladhi alaihi zaidun. Dan ta'alluqnya kudrah itu yang tanjizi itu mukhtassun bil halil ladzi alaihi zaidun. Ta'alluq tanjizi itu tertentu kepada hal di atasnya Zaid. Maknanya ketika mana Zaid ada, keadaan dia seperti itu, itulah tanjizi kudrah Allah Ta'ala. Ketika mana dia dah ada. Adapun sebelum adanya Zaid, itu bukan tanjizi, itu suluhi.
Qauluhu fil azal. قوله في الأزل هو عبارة عن أزمنة Mutawahhamah. غير متناهية في جانب الماضي وإلى Tengok, azali itu adalah apa? Ibarat daripada zaman mutawahhamah. Sebab tu nak kata dia bukan zaman, dia zaman mutawahhamah sahaja. Ya, azali, diri azali itu dia bukan waktu macam kita hari ni. Ya, oh waktu pukul berapa? Pukul 10 pagi. Oh 9 malam. Oh 1 tengah hari. Itu waktu, itu zaman yang sebenar. Tetapi adapun azali itu kita takbirkan dia itu waktu azali itu atas jalan tasamuh saja. Dia bukan waktu. Ghairi mutanahiyah. Tidak ada penghujungnya fi janibil madi, pada yang terdahulu, pada pihak terdahulu. Wa ila hadza asyara ba'dhum biqawlihi azminatun tawahhamat la tantahi. Azminatun tuwhimat la tantahi ila zamanin haqqaqal azaluhi. Gitu. Wa waqa'a fi ibarati sa'ad. ووقع في عبارة السعد أنه عدم الأولية أو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي أفاده اليوسف. Jaya. Jadi di atas ibaratnya Sa'duddin At-Taftazani bahwasanya azali itu adamul awaliyah. Ketiadaan awal permulaan itu adalah azali. Au istimrarul wujud fi azminatin muqaddaratin ghairi mutanahiyatin fi janibil madi. Iaitu berterusannya ada sesuatu itu fi azminatin, pada zaman yang ditakdirkan, takdir saja. Ya. Fi ghairi mutanahiyah, yang tidak ada penghujung, fi janibil madi afadahu al-Yusi. Wa qawluhu lil ijad. Qawluhu lil ijad ay walil a'dami aban wal murad. Tengok dalam ibarat matan tu apa? Fil azali lil ijadi, kan? Dia kata solahiyahnya kudrah itu pada waktu azali bagi mengadakan. Dia kata di sini walil i'dam aidan. Dan juga meniadakan. Wal murad al-ijadu fima la yuzal. Dan yang dikehendaki di sini ijad fima la yazal. Maknanya ijad itu pada waktu yang akan datang. Bukan ijad pada waktu azali, tetapi ijad pada fima la yazal. Maknanya pada waktu yang lagi akan datang. Fandafa tawaqqufu ba'dhin fi dhalika haythu qala kayfa yuqalu ya salihatun lidhalik ma'a annahu yastahilu wujudu shay'in min al-'alami fil azali. Tengok. Jadi tujuan daripada murad ni, kita menjelaskan murad daripada ijad fil azal itu untuk menolak orang yang tawahum bahawasanya bagaimana Allah Ta'ala itu mengadakan mungkin pada ketika waktu azali. Ya? Sedangkan kita kata ada munal azaliyah wajibun. Tiada kita itu pada waktu azali wajib. Bagaimana Allah boleh solahiyah lil ijad fil azal? Nampak tak? Nampak iskal kan? Jadi maka kita kata al-ijad di sini bukan ijad pada waktu azal, tetapi ijad lagi akan datang. Maknanya selepas daripada azal. Wa man sya'u tawaqquf. ومنشأ التوقف فهمه أن الإيجاد في الأزل كما يقتضيه كلامه وليس كذلك. Bukan seperti itu yang mereka, sebagaimana yang mereka faham bahawa ijad itu adalah berlaku pada waktu azali. Sedangkan ijad itu tak mungkin berlaku pada waktu azali, kerana kita ini adalah mungkin, yakni kita tidak boleh ada pada waktu azali, bahkan mustahil. Qauluhu mukhtassun bil hal. قوله مختص بالحال إلى آخره أي بخلاف التعلق السلوحي فإنه لا يختص به. Bersalahan dengan ta'alluq suluhi, maka ta'alluq suluhi itu dia tidak tertentu kepada dengan hal di atasnya Zaid ketika mana adanya. Izil qudratu kana hiya salihatun li'aqa'i Zaid al-ilma salihatun li'aqa'i al-jahla. Kerana kudrah itu sebagaimana dia itu salihah, bukan wanita salihah. Bagaimana dia itu boleh untuk memberi ilmu kepada Zaid, dia boleh juga untuk memberikan ilmu, memberikan jahil kepada Zaid. Nah, ini dalam ta'alluq suluhi.
wa kama fi salihatun wa kama hiya وكما هي صالحة لجعله طويلا صالحة لجعله قصيرا wa hakadha. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala itu boleh untuk menjadikan Zaid itu tawil, dia juga boleh menjadikan Zaid itu qasir, ya, pada waktu azali. Wa hakadha. Jadi falaha قوله matan فلها تعلقان تعلق صلوحي قديم وهو ما مر وتعلق تنجيزي حادث وهو تعلقها بالمعلوم فتوجده وبالموجود فتعدمه وهذا. Tamam. Ta'alluq itu ada dua. Ta'alluq bagi qudrah ada dua. Yang pertama ta'alluq suluhi qadim, yang kedua ta'alluq tanjizi hadith. Suluhi kita pandang pada waktu azal, di mana qudrah Allah Ta'ala boleh untuk mengadakan makhluk. Ya, boleh qudrah Allah Ta'ala itu patut untuk mengadakan makhluk. Oh, nak menjadikan makhluk ini pada lagi akan datang, dia ini panjang, dia ini lahir di Kuala Lumpur, dia ini meninggal di Mekah, dia ini berkahwin dengan Fatimah, dia ini anaknya ada 3 orang, dia ini mati pada gitu. Ya. Allah Ta'ala boleh untuk menentukan pada waktu azali. Itulah qada dan qadar. Ya. Tanjizi, ketika mana Allah telah iaitu Allah boleh tapi tak buat lagi pada waktu azali. Kemudian bila tiba waktunya, iaitu waktu imkan, maka ketika itu Allah takluk qudrah Allah Ta'ala tanjizi hadis itu bertakluk. Ya. Sebagaimana yang ditentukan di dalam ilmu Allah Ta'ala dan iradat Allah Ta'ala. Wahwa, iaitu ta'alluqnya bil ma'lum fatujiduhu, ya, iaitu ta'alluqnya qudrah itu dengan perkara yang tiada, maka dia mengadakan, ataupun dia bertakluk kepada perkara yang dah ada, dia meniadakan. Wa hadha a'ni تعلقها بالموجود وبالمعدوم تعلق حقيقي. Takluknya qudrah itu kepada perkara yang ada dan perkara yang tiada, itu takluk hakiki. Aywa. ولها تعلق مجازي وهو تعلقها بالموجود بعد وجوده وقبل عدمه. Dan baginya qudrah itu ada takluk majazi, iaitu apa? Takluknya dengan perkara yang maujud setelah adanya dan sebelum tiadanya. Kata'alluqiha bina ba'da wujudina wa qabla adamina. Sepertinya bertakluk qudrah itu dengan kita ketika mana kita ini ada dan sebelum daripada ketiadaan kita. Aywa. Dan dinamakan akan dia takluk majazi itu. Apa dia? Ta'alluq qabdah, takluk genggaman. Nama dia takluk genggaman. Iaitu ketika mana qudrah itu dia memegang kita ketika mana kita ada. Sekarang ni kita ada. Takluk qudrah itu menggenggam kita terus bagi kita ada. Ya. Kemudian takluk tanjizi berlaku. Tanjiz iaitu meniadakan benda yang tak ada. Mati ya. Kemudian besok di padang mahsyar, ketika mana kita mati tadi, kita ini dalam qabdah qudrah Allah. Terus kita ini digenggam oleh qudrah Allah dalam keadaan ketiadaan. Tak ada. Bila tiba masa hari kebangkitan, maka ketika itu tanjizi hadis berlaku. Daripada tiada kepada ada. Takluk tanjiz. Ya. Baik. Qauluhu walaha ta'alluqun majaziyyun qala Suktani. Qauluhu walaha ta'alluqun majaziyyun qala Suktani wajhu kaunihi majaziyan annahu laysa ala wajhi ta'thir. Kenapa kita kata ta'alluq ini ada ta'alluq majazi? Kerana dia ini tidak mempunyai ta'thir. Dia tak memberi bekas. Ialah dia hanya mengekalkan kewujudan, mengekalkan ketiadaan. Dia tidak taksir. Taksir ini dia mengubah daripada ada kepada tiada, tiada kepada ada. Itu baru tanjiz. Itu ta'alluq hakiki. Adapun di sini dia tidak memberi taksir. Maka sebab itu dia dinamakan dengan majazi.
warudda ورد بأنه يلزم عليه أن إطلاق التعلق على تعلق العلم ونحوه مجاز لعدم التأثير. Dirad. Kenapa? Tengok. Nanti kalau kita kata ta'alluq qabdah ini majazi sebab dia tidak memberi taksir. Okey, ta'alluq ilmu macam mana? Ilmu juga tidak memberi taksir. Kalam juga tidak memberi taksir. Adakah takluk itu bukan takluk yang hakiki? Itu takluk majazi? Tidak. Sebab takluk ilmu wa nahwi majazun li adami ta'thir, itu tidak memberi ta'thir, maka adakah itu juga dikatakan majazi? Tengok, wa yujabu bi anna kalamahu innama huwa bin nisbati lil qudrati wal iradati. Dan dijawab bahawasanya kalamnya itu innama huwa bin nisbati lil qudrati wal iradati. Jadi kata-kata kita bahawasanya takluk qabdah itu majazi kerana dia itu tidak memberi bekas, itu nisbah kepada kudrah iradah. Jangan pandang kepada sifat selain daripada kudrah iradah. Itu dia. Qala ba'duhum ma ma'nahu innahu yalzamu alayhi hina idin anna itlaq at-ta'alluq ala salahiyatil qudrati wal iradati majazun wala qa'ila bihi. Dia kata lazim di atasnya ketika itu bahawasanya itlaq ta'alluq di atas suluhiyatil qudrah wal iradah majaz. Maknanya kalau kita kata ta'alluq, kalau kita kata baik, jika kita kata takluk qablah itu takluk majazi kerana dia itu tidak memberi bekas. Okey, taib. Bagaimana dengan suluhi? Takluk suluhi qadim bagi sifat kudrah. Bagaimana? Sedangkan tidak ada orang yang mengatakan bahawa takluk suluhi itu majaz. Syuf. Tidak ada ulama yang mengatakan bahawa takluk suluhi itu takluk majaz. Padahal takluk suluhi itu juga adalah takluk yang tidak memberi bekas. Jadi, lakin sarraha ba'dul muhaqqiqin bi khilafihi haitsu qala ba'da bayani ma'na at-ta'alluqi wa hadha haqiqatun fi at-ta'alluqi bil fi'li wa huwa tanjizi. Tapi sarraha mensorahkan oleh sebahagian muhaqqiqin bi khilafihi, khilaf menyalahi dengan apa yang disebutkan tadi. Dia kata wala qa'il bihi kan, bi khilafihi haitsu qala ba'da bayani ma'na ta'alluqi wa hadha haqiqatun fi ta'alluqi bil fi'li wa huwa tanjizi. Jadi ta'alluq yang bil fi'l itu ta'alluq tanjizi. Wa amma itlaqu ta'alluqi ala salahiyati as-sifah fil azali ka shay'in aywa aw ala kauni syai'i fil qabdati fa huwa majazun. Adapun itlaq ta'alluq di atas solahiyati sifah, maknanya bolehnya sifat kudrah itu bolehnya kudrah itu di dalam mengadakan Zaid ataupun meniadakan Zaid, au ala kauni syai'in fil qabdah fa huwa majaz, maka itu majaz. Maknanya ada ulama yang mengatakan, sarraha ba'dul muhaqqiqin, bahawasanya di sana suluhi juga disebut dengan majaz, qablah juga disebut dengan majaz. Jadi dakwaan orang yang mengatakan wala qa'il bihi itu khilaf, itu akan bersalahan dengan apa yang disorehkan oleh ba'dul muhaqqiqin. Intaha wa hadha huwa alladhi yu'khadhu min qawli syekh fima yati lakin ta'alluq haqiqiyya ila akhirih. Aywa, itu matan nanti akan datang nanti. Baik. Iqra'il matna. Wa yusamma ta'alluq qabdatin. Yusamma ta'alluq qabdatin bi ma'na anna al-wujuda fi qabdatil qadri. Insyaallah wa abqahu ala wujudi wa insya'a ma'damahu biha. Aywa, tengok ta'alluq qabdah itu ialah bahawasanya wujud itu fi qabdatil qadri.
Dia berada di dalam genggaman sifat qudrah. Jika Allah menghendaki, maka Allah mengekalkan di atas wujudnya dia. Tapi kalau jika Allah menghendaki, maka Allah terus meniadakan dia dengan sifat qudrah itu. Wa kata'alluqiha bil ma'lumi qabla an yurida Allah ta'ala wujudahu. Dan seperti Allah Ta'ala, seperti ta'alluqnya qudrah itu kepada perkara yang tiada sebelum daripada Allah menghendaki perkara itu ada. Seperti bertakluknya qudrah itu dengan Zaid fi zaman tufan, pada waktu tufan. Fahuwa kan Zaid itu dia tidak ada. Zaid itu dia tidak ada wujud, dia tak wujud lagi. Jadi ketika mana waktu tufan, iaitu zaman Nabi Nuh dulu, Zaid itu kan tak ada. Maka ketika dia tak ada itu, dia berada dalam qabdah Allah, qabdah qudrahnya Allah Ta'ala. Bimakna anna al-ma'luma fi qabdatil qudrah insyaallah abqahu ala adami wa insya'a akhrajahu min al-adami ila al-wujud. Wadih kan? Wa kata'alluqiha bina ba'da mautina wa qabla al-ba'th. Dan seperti bertakluknya qudrah itu kepada kita ba'da mautina wa qabla al-ba'thi, iaitu setelah matinya kita kan tiada, dan sebelum hari kebangkitan itu kita terus tiada. Tempoh itu dinamakan qablah. Kita berada di dalam takluk qablah. Fayusamma ta'alluq qabdatin aidan bimakna ma taqaddama. Maka dinamakan akan dia takluk qablah aidan bimakna ma taqaddama. Falaha sab'u ta'alluqatin, ta'alluqun suluhin qadimun wa ta'alluqu qabdatin wa huwa ta'alluquha bina qabla an yurida Allah wujudana. Tengok yang pertama, jadi di sini ada 7 Ini bitafsil Jadi kita boleh sebut takluk sifat qudrah ini dengan jalan ijmal atau dengan jalan tafsil. Kalau kita sebut atas jalan ijmal, maka 2. Kalau kita sebut atas jalan tafsil, maka 7. Mana jalan tafsil? Yang pertama, ta'alluqun suluhiyun qadimun, 1. Wa ta'alluqu qabdatin, 2. Apa dia ta'alluq qabdah? Iaitu ketika mana bertakluknya kepada kita sebelum daripada Allah menghendaki kewujudan kita. Mana tempoh kita tiada itu terus berada dalam qabdah Allah Ta'ala. Tiada terus. Aywa. Wa ta'alluqun bil fi'li wa huwa ijadullah ta'ala asy-syai'a biha. Dan yang ketiga ialah ta'alluq bil fi'l, iaitu Allah mengadakan sesuatu itu dengan kudrahnya. Jadi daripada tiada tadi kan, tiada bertukar kepada ada. Itu dia yang ketiga, ta'alluq bil fi'l. Jadi yang keempat, وتعلق قبضة وهو تعلقها بالشيء بعد وجوده وقبل أن يريد الله عدمه. Dan ta'alluq qabdah yang keempat, iaitu Allah terus mengekalkan kita setelah Allah mengadakan kita di alam ini. Maka Allah terus mengekalkan kita, itu kita berada di dalam ta'alluq qabdahnya Allah Ta'ala sebelum daripada Allah mematikan kita, meniadakan kita. Yang kelima, وتعلق بالفعل وهو إعدام الله الشيء بها وتعلق. Yang takluk kelima ini takluk bil fi'il, iaitu Allah meniadakan kita. Tadi kan Allah mengekalkan keberadaan kita kan, kemudian sekarang Allah meniadakan kita, iaitu mematikan kita. Maka itu adalah takluk yang kelima. Yang keenam, dan takluk qabdah setelah tiada. Jadi setelah kita mati, terus kita berada dalam ketiadaan, itu dalam takluk qabdahnya qudrah sebelum daripada hari kebangkitan. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh ialah takluk bil fi'il, iaitu Allah mengadakan kita pada hari kebangkitan. Daripada kita tiada, kemudian kita ada di situ. Okay, baik, baca qauluhu falaha sab'u ta'alluqatin. Qauluhu falaha sab'u ta'alluqatin fi tafri'i hadha ala ma taqaddama wafa'u. Aywa. Lakinnahu nazara ila anna ta'alluqat tanjiziyya shamilan li thalathati afrad.
الأول Tengok tetapi melihat kepada ta'alluq tanjizi itu syamil, merangkumi kepada 3 afrad. Yang pertama al-awwal التعلق بالمعدوم عدلا أصليا على وجه الإيجاد. Yang pertama ta'alluqnya kepada perkara yang tiada adaman asliyan. Maknanya memang ketika mana kita azali itu kita tiada, itu adalah adaman asliyan ala wajhil ijad. Jadi Allah kudrah Allah itu mengadakan kita daripada tiada ketika mana kita azali kepada ada. Itu yang pertama. والثاني التعلق بالمعدوم عدما عرضيا كذلك. Yang kedua ta'alluq bil ma'dum adaman aradiyan kadzalik, iaitu ta'alluqnya sifat kudrah itu kepada perkara yang ma'dum adaman aradiyan, iaitu kita tiada setelah matinya kita. Itu kan kita tiada kan, kita ini ma'dum kan ketika mana kita mati. Jadi ketika itu kadzalik, iaitu ala wajhil ijad, Allah mengadakan kita pada hari kebangkitan setelah kita mati, maka itu yang kedua. Wasalith at-ta'alluq bil mawjud ala wajhi al-i'dam. Ini ta'alluq bila? Ketika mana kita ada di dunia ala wajhil i'dam, iaitu Allah meniadakan kita setelah kita ada di dunia ini. Ya. فإذا ضمت هذه الثلاثة إلى التعلق الصلوحي مع تعلقات القبضة الثلاثة كان المجموع ما ذكر. Apabila dihimpunkan 3 ini, iaitu 3 ta'alluq tanjizi ini kepada ta'alluq suluhi ma'a ta'alluqatil qabdati thalathah. Jadi ta'alluq suluhi itu bila? Yang nombor 1 tadi tu. Itu ta'alluq suluhi. Kemudian ditambah dengan ma'a ta'alluqatil qabdah. Ta'alluq qabdah ada 3 tadi kat atas tadi dalam matan. Bila kita tambah kanal majmu'u ma dzukir. Falhasil anna al-majmu'a sab'atun. Aywa, ada 7 semuanya. Terus thalathatu afrad at-ta'alluq at-tanjizi wa mithluha afrad ta'alluq al-qabdah. Jadi ada 3 afrad bagi ta'alluq tanjizi dan seumpamanya, iaitu 3 juga bagi afrad ta'alluq qabdah. Wasabi' ta'alluq suluhi. Jadi 3 1. والظاهر أنها تتعلق بنا بعد البعث تعلق قبضة أيضا. Dan zahirnya bahawasanya kudrah itu dia bertakluk kepada kita setelah hari kebangkitan ta'alluq qabdatin aidan. Kan kita dibangkitkan semula kan. Jadi ketika mana kita dibangkitkan semula, kita berada di dalam qabdah Allah Ta'ala. Secara zahir kita melihat ketika mana kan tempoh kita ada, kita dihisap, dihimpunkan di padang mahsyar, kemudian kita melintas titian sirat. Itu kan ketika mana itu kita terus wujud kan. Wujudnya kita ketika itu kita berada di dalam qabdah kudrahnya Allah Ta'ala. Bimakna annahu insya'allahu abqana ala wujudina. Aywa. Wa insya'a a'damana. Kalau Allah nak terus kita ada, maka kita terus ada. Jika Allah nak menghilangkan kita, maka kita akan tiada. Lakin hadha biqat'i an-nadhari 'an al-adillati ad-dallati 'ala baqa'ina hina idin. Tetapi ini biqat'in nazar. Apa maksud biqat'in nazar? Iaitu bidun i'tibari 'anil adillati ad-dallati 'ala baqa'ina hina idin. Tanpa kita melihat kepada dalil yang menunjukkan bahawa kita ini akan ada terus. Kita ni akan terus ada ketika itu. Wa idza dhumma ila hadha ma sabaqa kanat al-jumlatu thamaniyatan. Jadi kalau kita tambah lagi satu qabdah lagi, iaitu setelah daripada tanjizi hadis yang terakhir tadi, dengan iaitu ketika mana kita kekal wujudnya setelah kita dibangkitkan pada hari kiamat itu jadi 8. Jadi 8. Jadi ta'alluq secara tafsil itu semuanya ada berapa? 8. Ya. شيء اقرأ المتن. لكن التعلق الحقيقي من ذلك تعلقان
huwa ijadullah biha wa indamu biha. Tetapi takluk hakiki daripada demikian itu ada dua, iaitu mengadakan Allah dengan kudrah itu dan mengadakannya dengan sifat kudrah. Wa hadha ala tafsil. Ini sebut atas jalan tafsil yang 7 ini. Wa amma al-ijmali falaha ta'alluqani kama huwa syai'. Adapun kita sebut secara ijmal, maka itu ada dua sebagaimana yang telah tersebar luas. Aywa. Ta'alluqun suluhiyun wa ta'alluqun tanjiziyun. Dua ni, dua saja. Ta'alluqun suluhi, ta'alluqun tanjiziyun. Walakin tanjiziyya khasun bil ijadi wa bil i'dam. Walakin tanjiziyya khasun bil ijadi wal i'dam. Tanjizi itu khusus kepada ijad dan juga i'dam. Wa amma ta'alluqul qabdati falaha yusafu bit tanjizi wala bis suluhil qadim. Wa ma taqaddama annaha tata'allaqu bil wujudi wa bil 'adam. Wa amma ta'alluqul qabdah, adapun ta'alluq qabdah maka tidak disifatkan dengan tanjizi wala suluhil qadim. Jadi tak disifatkan ta'alluq qabdah itu dengan suluhi ataupun tanjizi. Wa ma taqaddama annaha tata'allaqu bil wujudi wa bil adam. Dia bertakluk kepada apa? Perkara yang ada ataupun tiada. Maknanya dia mengekalkan apa yang ada dan mengekalkan apa yang tiada. Itulah takluk qabdah. Qauluhu fala yusafu. Qauluhu fala yusafu ila akhirih. وانظر هل يوصف بالصلاحي الحادث أو لا والظاهر نعم لذلك وجد في بعض النسخ مضروبا عليه وينبغي أن يكون صلاحيا حادثا ولم يتعرضوا له. Tengok qauluhu fala yusafu, dia kata apa? Wanzur hal yusafu bis-salahi al-hadithu aw la. Adakah disifatkan akan hadis itu dengan suluhi ataupun tidak? Jadi maknanya ini pada nisbah makhluk kita ni, kita kan ada kudrah kan? Kudrah kita ini, adakah kita ini boleh disifatkan dengan suluhi? Kalau Allah kita sifatkan dengan suluhi qadim, kerana pada waktu azali. Sekarang ni kita ada kudrah, adakah kita ini disifatkan dengan suluhi hadis? Maknanya sebelum daripada contoh kudrah saja ini, saya ada kudrah, baik, tapi kudrah saya ini saya tidak saya tidak meluluskan ataupun melaksanakan kudrah ini, maknanya tidak mengerjakan secara fa'al bil fa'al, tetapi contohnya saya boleh menulis bil quwwah, tapi saya tak tulis lagi. Ketika mana saya menulis, ini bil fa'al. Okey, ketika mana saya belum menulis, adakah boleh disifatkan ini adalah suluhi hadis? Itu dia kata. Waz-zahir na'am. Waz-zahir na'am. Zahirnya boleh. Lidzalika wujida fi ba'din nusakh madruban alaih wa yanbaghi ay yakuna salahiyan hadithan wa lam yata'arradu alaih. Maknanya boleh kita katakan bahawasanya contoh menulisnya saya ini suluhi hadis sebelum daripada saya menulis. Ketika mana saya benar-benar menulis, ini nama dia tanjizi hadis. Wa huwa ra'yul jumhur. Wa huwa ra'yul jumhuri wa qala ba'dhum la tata'allaqu bil 'adami. Dia kata apa? Wa huwa ra'yul jumhur. Bahawasanya tidak boleh disifatkan qabdah itu dengan tanjizi dan juga suluhi. Baik. Sekejap.
lakinna tanjiziyah khasun bil ijadi wal i'dam. Situ. Ya, dan itu adalah ra'yul jumhur, iaitu sifat kudrah itu dia bertakluk kepada apa? Dia bertakluk, dia mengerjakan, dia buat kerja apa? Ijad wal i'dam. Wa huwa ra'yul jumhur. Itu adalah pandangan jumhur. Wa qala ba'dhum la tata'allaqu bil adam. Maknanya kudrah Allah Ta'ala itu dia tak ta'alluq bil adam, dia hanya ijad. Fa idza arada Allahu adama syakhsin, kalau Allah menghendaki untuk meniadakan seseorang, mana'a anhul imdadati allati hiya sababun fi baqaihi. Allah akan menegah imdad. Ya, Allah akan menegah imdad daripada seseorang itu, yang mana imdad itu adalah sebab bagi bakaknya seseorang. Ya, itu baca qauluhu wa huwa ra'yul jumhur. Qauluhu huwa ra'yul jumhuri wa la yakhfa anna nasab al-khilafi wa ta'alluquha Nah, tengok. Pada masalah adam, ya. Adapun pada masalah ijad itu tak ada masalah. Itu ittifaq, ya, ittifaq bainal ulama, bainal mutakallimin. Tetapi ahli sunnah berkhilaf pada masalah al-adam. Wa amma ta'alluquha bil wujud fahuwa muttafaqun alaih. Masalah wujud tidak ada masalah. Yang masalahnya pada al-i'dam. Jayid. Qauluhu wa qala ba'dhum. Qauluhu wa qala ba'dhum la ta'allaqu ila akhirih. Tengok kan dia kata wa qala ba'dhum. Ya, kemudian dalam matan tu kan ada sebahagian ulama yang mengatakan dia tidak bertakluk kepada al-adam, hanya bertakluk kepada al-wujud sahaja. Ya. Sebab kita kata tadi bahawa pada masalah al-wujud itu ittifaq. Yang masalah di sini ialah al-adam. Khilaf di antara ahli sunnah, ada yang mengatakan kudrah itu tidak bertakluk kepada al-adam, setengahnya mengatakan bertakluk kepada al-adam. Baik. Wa hadzal qaul, هذا القول مبني على القول بأن الأعراض لا تبقى زمانين. la tabqa. لا تبقى زمانين. Ini kaul ini, iaitu kaul yang mengatakan bahawa kudrah itu tidak bertakluk kepada al-adam, itu terbina di atas kaul yang mengatakan annal a'rada la tabqa zamanaini. Arad itu tidak kekal dua masa. Ini adalah kaul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Walaupun kaul ini adalah kaul dhaif sekalipun. Baik. Bidalil qaulihi, bidalil qaulihi ba'du mana'a anhu al-imdadat. Dengan dalil apa kita tahu bahawasanya kaul mereka ini yang mengatakan kudrah itu tidak bertakluk kepada perkara yang adam, kerana lepas itu dia kata apa? Mana'a anhul imdadat. Itu dia. Ibarat matan tu. Wa hadzal qaul marjuh wa laysa birajih. Marjuh maknanya lemah, ya, kaul yang lemah. Wa kadzalika ma buni alaihi, begitu juga apa yang dibinakan di atasnya. Maknanya kalau kita mengatakan kaul ini iaitu annal a'rad la tabqa zamanaini, maka kaul yang terbina di atas kaul annal a'rad la tabqa zamanaini lemah juga. Wa kadzalika ma buniya alaih fa kullun minal mabni wal mabni alaih dhaif. Wa intahat al-mushkilah. Jadi perkataan ini ialah perkataan Imamul Haramain, yang berpendapat bahawasanya Allah, kudrah Allah Ta'ala tidak bertakluk kepada al-i'dam, hanya kepada al-ijad. Jadi bagaimana sesuatu itu tiada? Kalau kudrah Allah Ta'ala tidak bertakluk kepada al-i'dam, maka dikatakan bahawa Allah memutuskan imdad pada seseorang. Dengan putusnya imdad itu, sifat berterusan ada pada seseorang itu, maka seseorang itu binasa. Tanpa Allah Ta'ala meniadakan dia. Adapun ala ra'yil jumhur, kudrah itu bertakluk kepada al-ijad wal i'dam. Fahim tak? Qauluhu fa idza arada Allah,
قوله فإذا أراد الله إلى آخره هذا الفاء فصيحة فصحة. طيب. لأنها صحت عن شرط محذوف تقديره وإذا كانت لا تتعلق بالعدم فكيف ينعدم الشخص. وحاصل الجواب أنه ينعدم بنفسه إذا قطع الله عنه الأعراض التي هي سبب في بقائه. قوله منع عنه الإمداد أي الأمور التي أمده بها وهي الأعراض الممسكة له. Di sini kata muhasyi, imdadat itu ialah al-umurul lati amaddahu biha, iaitu perkara yang amaddahu biha, yakni Allah mengekalkan seseorang itu dengan imdad itu. Ya, maknanya ada sifat imdad yang ada pada seseorang, dengan itulah seseorang itu kekal terus ada. Baik. Wahya al-a'radul mumsikah lahu. A'rad iaitu a'rad yang memegang baginya. Maknanya dia terus ada. Fa idza منع الله عنه تلك